Amin. Pengajaran yang ke-38 berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Hai umatku, aku pesan akan kamu dengan 5 perkara." Nabi pesan kat kita. Pertama, banyakkan olehmu akan menyebut Allah daripada menyebut manusia. Sebut, cerita, kisah, ingat. Sebab zikir tu, zikru tu ingat dan juga sebut dengan lidah. Jadi kalau duduk teringat pasal manusia, lebih daripada Allah. Bercakap tentang manusia, lebih daripada Allah. Panggil manusia, seru manusia, lebih daripada Allah. Minta pada manusia, lebih daripada Allah. Jadi Nabi pesan 5 perkara ni. Yang pertama, banyakkan sebut Allah berbanding dengan sebut manusia. Boleh jelas yang tu tuan-tuan. Sama ada dengan zikir secara khusus ataupun secara umum. Yang disebut sebagai wirid harian yang kita bincangkan dulu. Dulu ni lama dah. Kadang 3 bulan sekali mau jumpa. Sama ada harian, wirid harian itu, ataupun wirid mingguan, atau bulanan, atau tahunan. Ini kita nak wirid tahunan pula tentang Ramadan. Tarawih itu wirid tahunan. Bila dah masuk je Ramadan, dia harian. Setiap hari, setiap malam. Ya. Habislah. Lepas tu masuk Syawal, wirid cara Syawal lah pula. Takbir. Dan tahmid. Bila Syawal itu, tunggu Syawal tahun depan pula. Itu maksud wirid, berarti yang diulang-ulang. Jadi kita duk ulang-ulang, duk sebut-sebut itu, kata Nabi, banyakkanlah sebut Allah, ingat Allah, seru Allah berbanding manusia. Kita ni banyak sangat sebut manusia. Mana anak, mana mak, mana kawan-kawan. Lama tak jumpa, lama tak dengar khabar. Allah Ta'ala tak berapa. Baik, yang kedua, banyakkan olehmu akan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Menyebut akhirat ni juga sama, kalau sama ada secara khusus yang melibatkan soal ibadah khusus, itu akhirat secara khusus. Semayang, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, zikir tadi, tasbih, tahmid tu, itu disebutkan sebagai menyebut akan akhirat secara khusus. Ataupun yang lebih umum ialah semua urusan yang melibatkan soal kehidupan kita, cakap kita, perbuatan kita, niat kita, semuanya membawa kepada akhirat. Walaupun dia berkaitan dengan dunia. Cari makan, yang kerja 8 jam sehari, 12 jam sehari, sepanjang itu, dengan mula dengan niat ni kerana Allah, mematuhi syariat ketika berurusan dan membawa implikasi yang baik sampai ke akhirat, maka ibadah belaka. Jadi jadikan dianya sebagai suatu yang membawa ke akhirat. Baik, menyebut akan akhirat. Apa menyebut akhirat? Bukanlah akhirat gitu. Maksudnya sentiasa sebut ni masih lagi dalam bentuk zikir. Yang Imam Ghazali sebut az-zikru ni asalnya ialah ingat. Az-zikru ni asalnya ingat. Namun disebutkan tentang zikir juga, kalaupun dengan mulut mesti dengan hati. Kalau tanpa hati, mulut saja, ini bohong. Ini bohong. Kita puji orang tu, tapi tak sampai ke hati. Dia ni pandai, dia ni bagus, tapi dalam hati jadi orang ni bohong. Ini dipanggil munafik. Jadi kalau ada dalam hati tak sebut di mulut, masih lagi dikira zikir, tapi tak sempurna dari sudut tidak mendapat pahala mulut lah, pahala lafaz, tapi ingat ada. Baik. Dan yang ketiga, banyak olehmu akan menyebut kejahatan daripada menyebut kebajikan.
Kejahatan ni kejahatan siapa yang saya dah sebut dah kuliah lepas ni. Kuliah lepas pun kita selang berapa bulan. Yang kita baca dulu menyebut kejahatan ni banyak menyebut kejahatan kita berbanding menyebut kebajikan kita. Aku buat ini, aku buat ni, aku buat ni. Yang baik jangan. Bolehlah kalau orang tanya, nak tanya ni tentang ni macam mana buat. Itu untuk memberi nasihat bagi panduan. Adapun semata-mata nak ceritakan kebajikan kita, kebaikan kita, dikhawatiri pertama kita ada sum'ah kat situ. Sum'ah, sifat hati kita untuk memperdengarkan kebaikan-kebaikan kita pada orang lain. Ini sifat yang dikeji, sifat yang dicela. Atau riya, nak menunjuk-nunjuk apa yang kita buat kebaikan. Itu juga membatalkan pahala amalan kita tu. Paling tidak ujub. Walaupun kita tak sebut kat orang, kita sebut kat diri kita sendiri. Ramadan ni aku kira tiap hari tak miss tarawih. Lepas tarawih ada witir. Lepas tu ada tadarus. Lepas tu ada qiyam Ramadan. Dalam tu ada tahajud, ada gitu-gitu. Okey lah. Kalaupun tak terbaik, not bad lah. Duk terasa dalam hati itu. Duk terasa kita bagus itu. Hairan akan kebaikan kita itu. Jadi ujub. Sebab itu kita cover balik. Kita dah bincang dah dulu tentang ujub ni. Kita cover balik dengan syukur. Ujub ni ubat dia syukur saja. Syukur berarti kita berterima kasih pada Allah. Kerana Allah lah yang mentakdirkan, yang membimbing kita untuk kita boleh buat taat pada Allah. Dan hinanya kita kalau Allah tak bagi kebaikan itu pada kita. Bukan kerana baiknya kita. Bukan kerana kita pandai, kita bagus, tak. Tetapi kerana Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Itu saja ubat. Kalau kita duk besarkan amalan kita, kebaikan kita ni yang menyebut-nyebut kebajikan kita, dia bawa mari 3-4 penyakit. 3 serangkai ke 4 serangkai kan ni. Ujub, sum'ah, riya, takabur. Dia sipi-sipi je. Yang paling dalam tu ujub. Duduk tak lama. Orang tak nampak. Susah sangat nak kenal. Dan kita baca dah dulu tentang istidraj. Salah satu istidraj yang Allah timpakan kepada ahlul ibadah atau ahlul abid, orang abid, ialah Allah memudahkan bagi dia untuk dia beramal. Bagus sampai dekat nak habis puasa dah. Dia terasa bagusnya dia. Dia khawatiri itu istidraj Allah dah bagi dekat dia. Akhirnya sampai perangkat dia ujub. Kita takut sangat. Sebab itu kena ubat ujub ni. Kita boleh minum nyok gitu. Banyak orang kena naik ke pelam nak. Itu mesti ada kaedah. Contoh tengok dalam penawar bagi hati lah apa semua tu, ya, bagaimana merawat penyakit hati. Baik. Daripada banyak menyebut kebajikan kita, jangan. Dulu saya dah sebut, jangan diingat kebaikan kita pada orang. Dan jangan dilupa kebaikan orang pada kita. Jangan diingat keburukan orang, kejahatan orang kepada kita. Jangan dilupa kejahatan kita pada orang. Alah tak apalah sikit je. Jangan pergi cari dia minta maaf balik, bayar apa yang kita dah ambil ataupun yang kita dah silap. Yang keempat kata Rasulullah, banyakkan olehmu akan menyebut mati daripada menyebut hidup. Bukanlah maksud hidup itu. Maksudnya kehidupan. Apa kehidupan? Kehidupan ni makan minum, pakaian, kenderaan, kediaman, apa lagi, harta benda, kemewahan. Duk sebut itu. Kalau hak yang suka makan, dia hantar kedai makan. Tak apa Ustaz, minggu depan tak main ngajak, kita pergi sini pula. Minggu sekali lagi Ustaz jangan makan rumah, kita pergi sini pula. No, sampai ke Penang hantar. Tak apa, kami bawa free. Maksudnya Ustaz pastikan ada masa je. Tu dia atur. Kita kata tak apalah.
Roti canai tepi itu okey lah. Abang nak lapik perut dia. Ini budaya. Yang baju cara baju lah. Itu timbul balik kes kalung 23 juta US dollar lah. Ingatkan Malaysia apa US dollar. Jadi hak yang macam ni pembudayaan membawa dalam hidup kita soal menyebut-nyebut tentang kehidupan lebih banyak daripada menyebut-nyebut tentang kematian. Banyak hadis-hadis yang kita dah baca tentang Nabi pesan supaya banyakkan menyebut atau mengingat suatu yang menghilangkan kelazatan hidup, iaitu al-maut. Mati ni habis dah. Dan Seri pun orang tak sebut dah. Datuk Seri pun orang tak sebut dah. Tun pun orang tak kata dah. Walaupun hak yang baca di atas tu B40 je. Nah, hak bawah tu H20 tu di bawah tu. Tapi orang tak sebut dah. Orang akan sebut nama dia je. Dogin je. Nama kosong gitu je. Dan maknya. Tak tahu mak Bu Hawa. Nah, bin Hawa, binti Hawa. Hilanglah segalanya. Harta benda tak ada siapa pula dah kubur kat situ. Zaman Firaun dulu tak kira lah. Tanam sekali batu bongkok lah pula. Ni tak ada apa. Hak yang demo lain tu pun bubuh hak photostat je. Duit photostat je. Hak tak bongkok jalan buat photostat. Hak yang buat masuk dalam kanda tu pun photostat tu. Nak tipu siapa lah. Baik. Banyakkan menyebut mati daripada menyebut hidup. Yang kelima kata Nabi, banyakkan olehmu akan menyebut aib dirimu, aib ataupun kekurangan, kelemahan, kejahatan, buruk diri sendiri ni banyak sebut daripada menyebut aib manusia. Sebab kalau kita sedar kita buruk, tak ada nak tengok buruk orang. Kalau kita sakit, tak ada nak tengok sakit orang. Aku tak larat dia, tak nak pergi tengok sakit, dia sakit. Jadi kalau kita banyak aib atau sikit aib, kita duk sebut-sebutlah keaiban kita itu untuk mendatangkan penyesalan, untuk refleksi diri, panggil muhasabah diri, repair diri kita. Sebab kita tahu kita sakit. Dah keluar warning dah, minyak hitam korang. Keluar warning dah, tayar sebelah, pressure and loss kan. Duk gagah laju apa, asal juga lagi masuk parit lah. Aib kita ni banyak sangat. Kita ubat, kita repair. Mohon pada Allah. Baik, selesai. Dan lagi sabda Nabi SAW, akan datang suatu masa atas umatku mengasihi mereka itu akan 5 perkara. Tadi Nabi pesan perbanyakkan 5 daripada 5 yang lain, kurangkan 5 yang lain. Yang ni kata Rasulullah, sabda Nabi, 5 perkara ni selalu lupa. Sabda Nabi lagi, suatu masa atas umatku mengasihi mereka itu akan 5 perkara. Kasih, sayang, suka, cinta, 5 perkara ni. Dan lupa mereka itu akan 5 perkara. Tadi banyak 5 perkara, kurangkan 5 perkara. Yang di sini kasih akan 5 perkara dan lupa, tak teringat kepada 5 perkara. Yang pertama, kasih akan hidup dan lupa mereka itu akan mati. Duk terasa muda sampai ketua. Nabi sebut dah. 2 perkara bagi manusia ini tak pernah tua, atau tak pernah luput, tak pernah luntur. Di antaranya hubbud dunia, kasihkan dunia ni, dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan berarti dia terasa ada lagi besok, ada lagi besok, ada lagi besok. Bukan maksudnya kita buat untuk hari ini saja, hari besok tak payah. Bukan saja tak tanam royan, bahkan kangkung pun tak tanam. Belum tahu kita hidup esok, kata. Makan apa yang ada, udah ada. Macam tu. Ini orang yang pasif.
Bila sebut mati, berarti kita bersedia untuk menghadapi kematian selepas kehidupan, selepas kematian. Di antaranya kita persiapkan apa yang boleh bawa, yang kita boleh dapat faedahnya di akhirat. Termasuklah tanam royan tu. Itu dia selalu orang dah sebut. Umur dah 60, 70, pencen baru ada duit, barulah tanam royan. Orang pula pergi tanya dan ke makan. Tuan Ibrahim dah sebut kan. Dia kata, pakcik, kalau saya tanam royan ni, niat nak makan buah dia mungkin tak ada. Tapi kalau niat nak makan pahala, insya-Allah sampai. Yang kita duk makan tu, kita tanam ke? Saya ada juga lah tanam sikit-sikit masa duduk sekolah dulu, dah buah lah pun. Kebanyakan orang makan tu hak yang tuan dia yang tanam dulu, opah dia tanam dulu. Pada tidak ayah dia tanam dulu, atau beli tanah yang orang dulu tanam. Orang yang tanam pokok ni, kalau dah hadis yang Nabi sebutkan, kalau pun dimakan oleh burung atau binatang atau manusia, maka baginya pahala sedekah. Tapi jangan merampui lah. Pergi tengok, orang jadak mana pula. Jangan gitu. Dah lah kau tu babi, maki pula babi dia kata, makan royan dia. Jangan macam tu. Bukanlah alhamdulillah babi makan, bukan begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sawit 1,300, 1,400. Jenuh jaga macam tunggu royan juga. Tanya-tanya mana pak cik tak mengaji, mondok. Ada musim ke? Musim tiap-tiap hari. Kalau bersawit. Agak-agak 2-3 hari lagi nak ambil, nak potong, kena tunggu. Kalau tidak, dia suluh malam-malam. Pasal mehek kan? Dunia ni macam tu lah. Baik. 5 perkara yang selalu dilupakan, iaitu lupakan mati berbanding hidup. Hidup yang selalu diingat-ingat, hidup yang selalu dikasih-kasihkan, yang disukakan, yang dicintai tentang hidup. Macam mana kita nak cintakan mati? Adakah dengan maksud biarlah aku mati? Bahkan dalam medan jihad itu pun, kita turun ke medan jihad perang. Di medan peperangan itu dengan tujuan untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Habis syahid, kalaupun sampai syahid, gitu. Dia kena kepung awal itu dulu. Kalaupun sampai pangkat terpaksa syahid, aku rela. Gitu. Sebab tu pakai topi besi. Nabi pakai topi besi, bukan pakai sorban. Ketika perang, Nabi pakai baju rantai kalaupun berjubah. Baju rantai, baju besi, kalis peluru. Turun perang. Kalau betul pergi nak mati, buka. Tembak. Kena ambil bulu runcing baru jadi kan. Nabi tak pakai ilmu kebel ke apa ke. Sebab bukan pergi itu untuk serah diri supaya mati, tak. Tetapi untuk menegakkan agama Allah, walaupun kalau sampai pangkat terpaksa mati. Gitu. Kita baca dalam satu hadis, Nabi melawat seorang sahabat. Melawat sahabat ni, sahabat-sahabat lain bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, jomlah pergi tengok sahabat kita ni sakit teruk. Nampak macam teruk sangat. Tapi tak mati-mati. Tapi tak sebut dah macam tu dah. Kita tengok kawan ni lama dah, makan pun tidak, minum pun sikit-sikit gitu je. Air masuk hidung apa gitu. Tak tahu apa dah, tapi dia hidup lagi. Kalau orang dulu panggil tok bomo buka zin atas tu. Supaya boleh keluar lah pasal atap tu lah. Itu dah campur macam-macam lah. Nabi pun pergi ziarah, pergi tanya. Nabi tengok-tengok, Nabi tanya dia, apakah yang menghalang kamu daripada sembuh daripada penyakit ini atau memudahkan urusan kamu?
Maksud kita lah, kalau kita pergi tengok orang sakit macam tu, kita duk agak-agak ni pasal apa tak mati ni. Macam tadi lah, ada sangkut tang-tang mana ke, ada yang tak selesai ke, derhaka mak bapak ke apa ke. Kan banyak kisah-kisah, termasuk yang satu kisah Nabi pergi jumpa sahabat nak mengucap dua kalimah syahadah pun tak boleh kan. Jadi Nabi tanya, apa yang menghalang urusan kamu ni? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak tahulah, tapi yang aku tahu, aku selalu berdoa minta kalaulah Allah takdirkan aku diseksa di neraka, minta Allah jangan seksa aku di neraka. Seksa tu buat mari ketika aku hidup ni. Sebab seksa di neraka ni aku tak sanggup. Sebab Nabi ada cerita je tu. Seksa neraka ni amat sangatlah. Pakai selipar daripada api neraka pun melegak otak. Dia kata tak jadi. Jadi sebab tu aku minta ya Allah, kalau ada seksaan di neraka untuk aku, bawa mari di dunia ni lah ya Allah. Mungkin itulah ya Rasulullah menyebabkan aku jadi macam ini. Nabi kata, pasal apa lah kamu buat macam tu? Pasal apa yang kamu doa macam tu? Kita dah nampak baguslah kawan ni. Supaya di akhirat tak kena, biar kena di dunia. Akhirnya okey lah. Pada akhir Nabi kata, pasal apa yang kamu doa macam tu? Sedangkan rahmat Allah ini luas, pengampunan Allah, taubat. Kenapa kamu tak minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar? Pasal apa kamu tak minta doa ni? Minta Allah beri kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan daripada api neraka. Pasal apa yang minta, ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka, biarlah aku di dunia ni seksa pun tak apa. Mana boleh macam tu? Hang tak mampu, kata Rasulullah. Siapa ada mampu nak tangguh hak di akhirat tu buat mari ke dunia ni? Kalau mati terus, tak ada lah diseksa. Jadi Allah biar dia hidup tapi terseksa no, nak kabur hak akhirat tu. Memang kita tak tahan. Tak nak minta ya Allah ampunkan, dan ya Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Nampak macam tamak tu? Bukan tamak, sebab kita tak mampu. Minta ya Allah syurga Firdaus lah, syurga Naim lah, syurga memang. Pasal kita tak mampu neraka. Itu ilahi lastulil Firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak, bukan ahli. Aku ni bukan ada dekat ahli, nombor ahli pun tak ada masuk neraka, masuk syurga ni. Tapi kalau nak masuk neraka pun aku tak mampu ya Allah. Jadi tak ada cara lain, ampunkan dosa aku ya Allah, membolehkan aku masuk syurga. Cari anak kunci tu, pengampunan Allah, taubat. Ini yang kita kata ingat mati ni. Bukanlah ingat mati tu kira nak mati duduk atas tikus jadah, jadi ingat atas tikus jadah tu mati masuk syurga belaka. Tak mesti begitu. Jadi kehidupan sepanjang urusan hidup itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tu Imam dah pesan kat kita tu, khatib dah pesan. Jangan kita mati melainkan dalam keadaan kita Islam. Islam ketika makan, Islam ketika main, Islam ketika cari kehidupan, ketika berjalan, ketika bercakap. Jadi pastikan keseluruhan itu mengingatkan kita akan mati, dan kita bersedia kalau Allah ambil kita pada bila-bila masa. Kalau boleh kita rasa sampai macam tu, cantiklah kita. Itulah ukuran yang kita boleh ukur. Bila kita kata bismikallahumma ahya wa amut, berarti sampai ke hati kita, ya Allah, kalau kau ambil aku malam ni pun, ambillah ya Allah, aku redha. Namun ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Terimalah ibadat aku. Bagi selesai gitu. Nampak bersih ke tak? Nak tahu bersih ke tak? Macam tu. Kalau ahli-ahli sufi ada yang sampai peringkat tidurnya tu masuk dalam tanah. Tidur buat liang lahat siap bawah rumah tu. Tanah buat liang lahat. Buat tidur pun bantai tu pun bantai tanah tu. Pergi tidur situ. Bukanlah tiap malam, tapi sebagai riyadhah nafsiyah, ataupun kita panggil tamrin diri sendiri. Sekali-sekala buat gitu.
Pakai kapan nak buat kat rumah saja jangan tak buat. Terkejut tu pensan dia. Pensan tak apa dia pergi dulu. Kalau pun tak di bawah tanah, pergilah mana-mana dengan royal. Ataupun dalam bilik sendiri tu pesan kat rumah malam ni abang tidur bilik tu tak apalah. Ini riyadhah kita panggil. Riyadhah nafsiyah atau kita panggil tamrin. Latihan diri kita, latihan nafsu kita, latihan iman kita. Sungguh-sungguh sembahyang sunat taubat dan sebagainya, mohon pada Allah dengan Allah pun minta maaf apa semua. Rumah kita habis dah tak tidur dah malam tu. Apa ke anak-anak ayah minta maaf lah nak Ramadan lah. Tidak. Malam Jumaat lagi bagus lah. Jadi tidur pun mengadap mengira kiblat apa semua tu. Kapan? Suruh rumah tolong kapan pun tak apa. Ni kalau betul-betul abang pergi ni reto ni kita boleh kahwin lain. Okey. Duit pencen pun ada lagi, KWSP pun boleh keluar. Jadi kalau itulah yang kita boleh sampai pangkat ikhlas sungguh, ya Allah, oh cantik. Tu kita jumpa ada yang dalam dokumentari tentang ahli sufi yang riyadhah dia macam tu. Pada waktu-waktu tertentu dia tidur di bawah rumah dia tu, dia buat yang lahat siap dalam tanah tu, dia tidur situ. Kalau kita satu Ramadan sekali pun jadilah. Kita boleh buat macam tu tuan-tuan. Nak jaga hati kita ni. Kalau tidak takkan kot, dia kata baru 65. Nabi 63 baru 65, yang 75 baru 75, ada orang 95. Iyalah. Baik. Dan yang mengasihi mereka itu akan harta dan lupa mereka itu akan hisab. Kenapa dikaitkan hidup dengan mati tu? Okeylah, mudah faham, tak payah ulas panjang lah. Tapi bila dikata ni mereka ini kasih akan harta, okey, boleh faham. Dan lupa mereka itu akan hisab. Hisab ni kira ni nak kira apa? Paling banyak kira betul lah. Cekira lah. Ambil kalkulator, ambil headset dia. Kira apa tu? Kira lah duit. Tak kira lah apa kira. Dan kebanyakan yang kita kira yang ialah harta. Apa saja bentuk harta akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan setiap sen, kalau ada kecil lagi daripada sen itu, setiap rupiah daripada mana dapat, macam mana kita simpan dan ke mana kita gunakan. Dapat, okey dah. Tapi simpan pula dengan cara yang tak betul. Di tempat-tempat yang ada riba. Atau simpan tak keluar-keluar. Yang fardu. Tak keluar-keluar yang dituntut. Sedekah fardu ada, sedekah sunat ada. Sedekah wajib ni bukan hanya zakat. Bila tertentu kita tentang orang yang susah, keperluan yang mendesak untuk agama dan sebagainya, kita yang berharta maka terkena ke atas kita. Kita tengok dalam Mastikah Hadis jilid yang kedua tu, bab zakat kan. Selain daripada zakat masih banyak lagi sedekah yang wajib bagi orang yang berharta, terutama yang melibatkan tanggungan dia, mak ayahnya, jiran tetangga dia, kerabat, dan orang yang dia tahu dalam keadaan kesusahan, yang dalam kesempitan, sedangkan dia mampu, bahkan dia berlebihan harta, maka terkena ke atasnya. Jadi yang macam ini yang dikatakan lupa mereka itu akan hisab. Setiap sen yang kita dapat, tak payah kata bilion-bilion, juta-juta lah. Nak kira setiap sen yang kita dapat tu, yang kita jalan-jalan jumpa duit selin ke apa kan, ambil buh dalam kereta. Konon-konon nak sampai ke masjid nak bulan tabung. Pastikan kita ingat. Jaga. Dan kita baca bab syubhat lah. Tuan-tuan tengok dalam Sayyidus Salikin tu, bab warak. Jilid 2 Sayyidus Salikin tu, bab warak tu, warak ada 4 kategori. Kita duk mengaji tasawuf ni kena ambil yang macam tu lah. 4 kategori warak. Daripada adil, pergi salihin,
pergi kepada muttaqin, pergi lagi kepada arifin. Lepas tu sekadar hanya buat yang wajib, tinggal yang haram, itu baru adil. Adil ni memang benda yang wajib. Baru atas lagi pada tu, dia pergi kepada salihin, dia kena tinggal hak syubhat. Syubhat ada 3 kategori, pun tinggal habis 3-3 tu. Jadi hak yang macam tadi ni, macam mana nak buat? Ambil duit sedia tu, tulis dulu kat envelope ke apa ni, duit jumpa untuk tabung masjid. Tutup, tak dalam kereta. Lebih selamat daripada kita ambil buh situ nak bubuh. Tahun depan baru teringat, loh aku ada non. Ketika tu pula dah tak boleh nak cakap. COVID-19 menerang gitu ya. Apa macam? Aku macam 2 kupang hak duduk dalam kereta kita tu hak masjid punya. Apa macam? Saya bisa jumpa ada sahabat kita yang masuk corong tu kan. Kalau tekan hak tembuk sini boleh cakap tu okey lagi, tangan boleh ni lagi, tangan kena ikat. Takut dia berawang atau nak tahu apa nak sedor dengan kaki semua. Lepas tu dia nak cakap apa tu? Nak minta maaf. Bolehlah kita agak-agak tak apa, kita redha lah semuanya, kami maafkan dah kamu semua. Kita bolehlah kata macam tu. Nuh hak orang hak tak mari tu. Duit hak dia ambil RM1, RM2, sekupang, 2 kupang tu, kalau sekupang. Kalau ada benda lagi yang dia amanah padanya yang dia tak selesai, oh banyak orang masa tu macam mana menggeliggih dia untuk menceritakan apa dengan tujuan untuk mendapatkan kemaafan, mendapatkan halal daripada perkara-perkara macam tu. Jadi perkara yang kadang-kadang kita nampak dia simple, seolah-olah kita rasa kita panjang umur lagi, yang kita panjang angan-angan tu, dan kita rasa dia simple sangat. Kita tak peduli sangat pada dia, sedangkan dia akan bawa kesan yang besar kepada kita. Nah, baik. Dan mengasihi mereka itu akan mahligai, dan lupa mereka itu akan kubur. Kita sayang, kita kasih, kita cintakan mahligai, rumah kita hak lawa yang besar, rumah kita hak yang selesa. Tapi kita lupa bahawa sebesar mana pun istana kita, kita tak ada istana. Tapi elok tara mana pun rumah kita, kalau istana kita ada tilam yang empuk seempuk mana pun, akhirnya orang empuk tanah tu atas kita. Kita akan masuk dalam tu, itulah hak kita. Pakaian kita hak mahal, bus jaket 600, 700, 800. Blazer ke apa kan, tak ada siapa pergi bumpih kita dengan blazer tu. Kalung-kalung apa kehormatan apa barang pun orang tak buh kat kita tu, bagi pakaian putih dia. Lepas tu saya Abu Bakar pernah pesan pada Aisyah anaknya. Saya Abu Bakar satu ketika basuh baju jubah dia, pakaian dia, dan diletakkan hanut ataupun yang kuning-kuning lah dan wangi-wangian, dan dilipat dengan elok, disimpan. Pesan pada Aisyah, ya Aisyah, kalau aku mati esok, guna jubah aku ni lah untuk kapan. Lusuh lah. Saya ni tak lusuh lagi, baru 20 tahun. Tapi okey lah, tak lawa lagi lah. Kata Aisyah, wahai ayah, bila mati nanti kita pakai kain kafan yang baru lah. Kain ni dah lama, dah makan diri dah pun, dah nampak di sana lah. Kata Sayyidina Abu Bakar, kain yang baru lebih mustahak untuk orang yang hidup. Orang yang mati tak perlu yang baru. Aisyah pendiam. Dan yang keduanya dia minta, Sayyidina Abu Bakar minta supaya dikebumikan di sisi Rasulullah. Sebab rumah tu rumah Aisyah dengan rumah Nabi. Tu asalnya Nabi dikebumikan di tempat wafat Nabi itulah. Tang mana Nabi wafat, tang itulah dikebumikan. Jadi ada lagi tempat tu. Jadi Aisyah masih duduk di rumah tu. Yang Rasulullah dikebumikan di situ. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dalam keadaan nazak tu minta
pada Sayyidatina Aisyah, minta kebenaran supaya dikebumikan aku, kata Sayyidina Umar, di sisi Rasulullah dan Abu Bakar. Selepas pada tu Aisyah tak duduk dalam rumah tu. Pasal apa? Dia kata, aku malu. Sebelum ni Rasulullah suami aku, tak ada masalah. Nak bersalin ke, tak ada masalah. Suami. Yang keduanya ketika Sayyidina Abu Bakar dikebumikan situ, tak ada masalah lagi ayah. Nak buka baju, nak salin tolong apa kan. Tapi bila ada Umar di situ, maka Aisyah tidak lagi duduk di situ. Dan penuh dah pun. Rumah boleh tidur 3 orang gitu lah. Walaupun dikatakan boleh lagi kalau nak dikebumikan Aisyah di situ. Tapi tak. Gitu. Baik, ini dipanggil ingatkan akan kubur ni, berarti ingat tempat yang kita akan ditempatkan. Tapi ada juga yang takwil bahawa memanglah dia kata, tapi bila kita mati esok memang kita tak tahu apa dah. Oh, tak tahu apa, okey lah. Kena pukul pun tak apa, kena rotan pun tak apa, okey lah. Ini dok ni. Baik. Dan kasih mereka itu akan dunia dan lupa mereka itu akan akhirat. Kasih akan dunia, lupakan akhirat. Yang ni selalu kita bincang tentang jual beli yang Allah jual pada kita ataupun Allah nak beli daripada kita untuk kita jual, ataupun nak bagi pinjam. Sama dia sebut qardan hasanan, kita jumpa dalam Quran lah. Allah tanya, ada siapa-siapa nak bagi pinjaman yang baik kepada aku, ataupun aku nak beli daripada kamu. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Aku nak beli daripada orang yang beriman ini diri dia dan hartanya. Diri berarti waktu dia, kesihatan dia, tenaga dia, akal fikiran dia, harta benda dia, apa saja duit ringgit dia, tanah dia yang dia ada, apa lagi, kenderaan dia, rumah tangga dia, apa saja yang ada, aku nak beli, kata Allah, bi anna lahumul jannah, untuk diberikan kepada mereka tukaran, yakni syurga. Kita beli sebab kita rasa, kita yakin bahawa yang nilai yang kita nak itu lebih mahal daripada duit yang kita nak bagi. Sebab tu kita beli. Ada orang pergi beli durian sekilo berapa ni? RM16. Wish, mahal. Ustaz kata balik rumah. Hari tu pun dah habis RM5 duit minyak. Patah balik pun habis dah RM5 lagi. RM10 dah habis. Durian tak dapat. Pasal mahal RM16. Sebab RM16 itu lebih berharga daripada durian sekilo bagi dia. Ada orang mari tanya berapa sekilo? RM90. Dia kata sekilo musangking. Duri hitam. Timbang tengok 4 kilo duri hitam. Tu dia musangking 2 kilo dalam seorang. Dia kata 400 dekat. Tak apa. Okay. Boleh buka tak? Buka bulan tapawai. Ada setengah kilo. Tapi dia bayar 400. Pasal apa? Nilai itu lebih mahal daripada 400. Kita dengan Allah Ta'ala ni macam mana? Syurga Allah Ta'ala lebih mahal daripada duit yang kita ada. Yang Allah kata, innallaha ashtara, Allah nak beli daripada kamu harta benda kamu, diri kamu, waktu kamu, dan aku nak bayar dengan syurga. Kita kata, tak boleh, nak pakai duit, nak pakai duit kita ni, nak pakai kereta kita ni, nak pakai rumah kita ni, nak pakai tanah ni, sedangkan duk tumbuh pokok penduduk je. Orang nak besar masjid, nak buat rumah, nak buat sekolah, nak buat apa ni, tak, tu nak pakai ni, anak-anak esok nak buat rumah ni. Besarnya anak-anak nak buat rumah tu berbanding dengan syurga Allah Ta'ala tu mahal lagi anak-anak kita ni. Maka tak boleh. Tak, maaf lah, dia kata bukan tak bagus, wakaf ni bagus, dia kata, tapi nak guna. Macam tadi kan? Bagus, dia kata, musangking kedua hitam apa barang lah, apa nama lah, dia kata, tapi duit ni nak pakai, dia kata. 400 ni banyak benda boleh pakai, rotak kereta pun lepas ni. Jadi kita tak beli ya.
Inilah tawar-menawar yang kita selalu pegang sebab kita terasa barang itu tidak berharga seperti mana harga yang kita nak bayar. Inilah lecehnya kita. Inilah rendahnya nilai kita ni kalau kita bandingkan ni yang dikatakan cintakan kasihkan dunia ni lupa akan akhirat. Sedangkan akhirat ini ganjarannya tidak terhingga. Bahkan akhirat ini tidak ada luput tarikh. Dunia ni semua ada luput tarikh. Apa pun dengan kita-kita sekali ada luput tarikh. Sedangkan akhirat tak ada. Jadi kita agak-agak kita ni nak tak nombor berapa ni. Skala 10 tu kita duduk tang mana banding dengan cinta dunia dengan hendakkan akhirat ni, kita duduk tang mana ni kalau 10 ni. Nak tak 5, dah. Ingat 3 okey lah. Susahnya kita. Sebab kita tak terasa nilainya akhirat. Ini yang kita nak pupuk. Sebab tu kalau Ramadan ni dia ajar kita sampai macam tu. Makanan kita, minuman kita, tapi kita tak makan. Isteri kita, suami kita, sianglah malam okey. Siang. Pasal apa? Sebab kita tahu nilai syurga. Itu disebut la'allakum tattaqun. Walaupun orang tak tengok, walaupun orang tak tahu, takwa, latih takwa kita ni sehingga sampai peringkat macam tu lah. Sanggup berpuasa di dunia ni, sanggup tak makan di dunia ni, pasal hendakkan akhirat. Tiba-tiba lepas puasa, bukan lepas puasa, dalam puasa pun ada rasuah, macam-macam pun ada lagi, banyak lagi, tapi puasa. Itu yang dikatakan bahawa Allah tidak berhajat kepada kamu menahan diri daripada yang halal tetapi melakukan yang haram. Maksudnya puasa-puasa juga tak makan walaupun makanan tu halal. Makanan tu hak kita, memang halal. Makanan tu halal. Makan dalam bulan Ramadan siang tu itu haram. Makanan tu halal tapi kita tak makan. Tapi kita ambil yang haram. Walaupun bukan dalam bentuk makanan, maka Allah tak berhajat kamu meninggalkan yang halal itu sedangkan kamu melakukan yang haram. Seolah-olah tak makan kerana berpuasa, kerana Allah, tapi pergi makan duit yang haram, ambil duit yang haram. Jangan. Itu tak nama puasa. Itu puasa hanya sekadar puasa awam yang tak buat perkara yang membatalkan puasa. Baik, tang mana nak stesen lagi tuan. Dan kasih mereka itu akan makhluk dan lupa mereka itu akan Allah Ta'ala. Sayang pada makhluk ni, lupakan Allah. Makhluk ni siapa? Apa saja. Kadang sayang ke burung terkukur. Burung terkukur, cerita zaman dulu-dulu lah. Sayang ayam sabung, anak pula pergi sembelih. Sembelih anak. Pasal apa? Tak tahu ke ini buah hati aku, ambil lah kat hang lah. Buah hati lah, jantung hati, pengarang hati apa semua. Burung terkukur, burung itu, burung ini, ikan. Lah pokok keladi pula. Pokok keladi anak tak jurus dia kata. Mampu tak tahu 1,200 tu berkelahi. Ni dunia ni dia bermusim, tak kira lah dulu flower horn. Baik, lupa mereka itu akan Allah. Dan dalam hadis qudsi, kita nak wanti tawanan kan, dan dalam hadis qudsi berkata Allah Ta'ala, 6 perkara daripada aku dan 6 perkara itu daripadamu. Syurga daripada aku dan taat daripadamu. Berarti imbal balas. Hang bagi 6 perkara daripada kamu, bagi daripada kamu 6 perkara, aku bagi 6 perkara. Kamu bagi 1, aku bagi 1. Ini tukaran. Pastinya tukaran itu Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Macam orang kaya lah, dia tak bawa duit hari itu.
dia nak pinjam daripada kita. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Hang dah kaya. Oh iyalah, tapi aku nak pinjam. Ada orang pinjam bukan tujuan pinjam nak bagi balik dengan sekadar tu. Dia pinjam nak tengok akhir je. Jadi bagus tak? Kita pergi kat budak ni, bagi pakcik sikit. Tengok dia pegang duit raya, bagi pakcik RM1. Kita nak tengok akhir budak ni, bagus tak budak ni? Tak boleh pakcik ni, saya punya, ni duit saya, tak boleh. Okey, kita pergi budak lain pula. Bagi pakcik RM1, dia pun tengok. Saya ada RM2, tak apalah bagi RM1, kita seorang RM1, dia pun bagi. Agak-agak kita nak bagi apa kat dia? Tak apa, kita tukar. Pakcik bagi duit merah, pakcik ambil duit kecil ni. Okey, terima kasih. Kita nak bagi, kita try test dia dulu. Kalau kita nampak dia ni orang yang bagus, orang yang baik, maka kita bagi lebih. Allah nak test kita je. Hang kedekut kan? Kedekut tu pun aku yang bagi. Aku duit tu aku bagi, reta tu aku bagi, aku nak pinjam. Lepas tu aku nak bayar balik di mana? Di syurga tu. Tak mahu pasal nak pakai. Dia bodoh yang kerja kan. Jadi yang sama dengan tadi, ada orang pergi beli yang duit. Pergi beli, pakcik ni semua kira berapa? Pakcik bukui, nanti siapa lalu pakcik bagi. Dia yang bayar, siapa lalu bagi ni ada orang sudah bayar. Dia bukan nak beli sangat, dia bukan nak makan sangat, tapi dia nak bagi. Allah Ta'ala lebih pemurah daripada itu. Tiba-tiba kita rasa macam tak betul dia janji Allah Ta'ala. Jadi kata Allah, aku 6 perkara daripada aku itu, dan 6 perkara daripada kamu. Daripada kamu itu 6 perkara daripadaku, dan 6 perkara itu daripadamu. Syurga daripada aku dan taat daripadamu. Kalau kamu taat aku bagi syurga. Dan ketuhanan daripadaku dan kehambaan daripadamu. Bila kamu bersifat dengan sifat hamba, maka aku akan bersifat dengan sifat Tuhan. Dengan maksud bahawa aku memelihara kamu sebab aku Tuhan. Kalau kamu tak ambil aku sebagai Tuhan, aku berlepas diri daripada kamu. Kita tak ambil Allah sebagai wali, pelindung, maka Allah akan berlepas diri. Allah tak ambil kita sebagai orang yang berada di bawah lindungan Allah Ta'ala. Kalau Allah tak lindung kita, habis syaitan ke, nafsu ke, kejahatan orang ke, Allah tak pelihara kita. Dan berkenan daripadaku pinta daripadamu. Kerja kamu mohon, tugas aku memberi. Jangan tak minta. Borang tak isi, tunggu. Tak dapat pun prihatin dia. Cuba semak dia kata. Semak apa? Semak borang. Mana isi borang? Terima kasih. Borang pun tak isi, semak apa dia kata? Ni bukan auto. Ialah auto sangat. Allah Ta'ala tak. Kita tu kuat juga. Minta tu sebagai usaha. Selain daripada usaha ikhtiar dalam bentuk fizikal, dalam bentuk zahir, yang selalu kita dok baca lah. Maryam bila lahirkan Isa alaihissalam dalam keadaan letih, tak larat, lapuk, Allah suruh kocok muka kurma. Apa kocok kita pun tak pakai pekor boleh lah. Kenapa Allah tak gugurkan saja buah kurma tu? Suruh Maryam goncang atau tepuk pokok kurma ni, berguguran buah turun. Nabi Musa sampai kat laut merah tu, tak tahu nak pergi ke mana dah. Allah suruh idrib bi asakal bahr. Wahai Musa, ambil tongkat tu, hang ketuk laut tu. Apa nak jadi ketuk laut? Tapi tak juga, usaha juga. Jangan sampai perangkat auto tadi ni. Allah tahulah. Doa tak mau. Jangan kata semayang. Tak. Kalau macam tu, terus Allah kata, kerjaku aku akan bagi. Kalau kamu minta. Jadi mintalah. Dan bala daripadaku dan sabar daripadamu.
Bila ada musibah, ada kemalangan, ada kesakitan, ada perkara yang kita tak ingini berlaku, dia berlaku, pastikan kita sedar bahawa Allah tuntut supaya kita sabar. Kerana sabar itu daripada kita. Bala yang Allah turun, sabarlah. Kita satu April ni boleh dah rapat. Agak-agak kalau rapat, tak muat masjid lah, ramai orang mari lah. Hak yang marah tak boleh rapat dulu, pakat mari lebih lah. Ini manusia ni. Cakap baik-baik tak apa juga. Cakap norongin-norongin. Baik, dan rezeki daripadaku dan syukur daripadamu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Baik, dan ampun daripadaku dan taubat daripadamu. Kalau kamu bertaubat, aku ampun. Kalau tak taubat, selamat jalan. Rasa benar, pandai sangat, hebat sangat, baik sangat, tak terasa bersalah, itu kamu punya pasal. Kesimpulannya, Nabi sebutkan tadi ada 5, 6 perkara, 5, 5 dan 6. Nanti belakang ada lagi, kita nanti kemudian sambung kemudian. InsyaAllah kita sambung kemudian bila ni? Lepas raya lah. Lepas raya pun kalau ada 31 lah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sementara kita nak masuk Ramadan ni, macam biasalah kita mohon kemaafan sama-sama kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Ramadan tu dah baik medang dah. Kita mendapat kebaikan, rahmat, keberkatan daripada Allah Ta'ala dan melepasi disebut sebagai Madrasah Ramadan ini dengan kejayaan segulung ijazah at-taqwa insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.